Baik, kita ni ke daerah Tutong pula pada pagi ni bersama dengan rakan kita ni, Ernie Sofina binti Mustafa. Apa khabar Ernie? Purple hari ni, sama juga macam kita ni. Ya, Alhamdulillah sihat walafiat ya. Sudah sarapan? Along. Alham- Alhamdulillah. Belum. Jadi lepas ni, Cepat ah. mesti cepat tu supaya kena belanja. Lepas ni ke daerah Tutong barangkali kita ni bersama dengan Ernie minum-minum. Boleh ya Ernie ya? Boleh, boleh. Boleh dengan cucur keladi. Apatah lagi kita pakai Wah. warna purple ni Ren ya. Warna keladi. Okey, baiklah Ernie, pada pagi ini tadi kita ni di daerah Temburong melihat seni lukis. Kalau di daerah Tutong saya tahu Ernie memang meminati kaktus. Saya ingin bertanya, kenapa Ernie minat dengan kaktus? Di mana terbitnya minat itu? Ya, sebenarnya meminati kaktus ni melihat daripada laman sosial ya. Banyak yang mengupload tentang kaktus-kaktus dorang. Jadi mencubalah, rupanya siok. Jadi memang satu ketenangan lah barangkali ya kalau saya dah dapat cerita. Ya. Okey, baiklah ini sila teruskan dengan info serta maklumat dari daerah Tutong pada pagi ini. Silakan. Baik, terima kasih Fizzah dan juga Muammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, hari ini kita dipertemukan ya. Seperti biasa, beberapa maklumat mengenai acara-acara yang akan berlangsung di daerah Tutong dan satu bahan visual akan kita ni muatkan pagi ini. Baik, kita kongsikan dulu acara yang akan berlangsung, antaranya Majlis Pengagihan Bendera Kecil Meja sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 tahun 2021 akan diadakan di Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Tutong pada jam 7.30 pagi ya. Dan manakala pada 16 Februari 2021 akan diadakan upacara menaikkan bendera negara sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Ianya tertumpu bagi daerah Tutong, ianya tertumpu di kawasan Dewan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. InsyaAllah ianya akan bermula pada jam 9.45 pagi ya. Dan sebelum kita kongsikan lagi beberapa kegiatan yang akan berlangsung, kita beralih dulu untuk menyaksikan satu kegiatan ataupun satu acara yang telah pun diadakan baru-baru ini. Forum dan pameran acara sampingan Majlis Ilmu 2020 dilaratkan lagi ke daerah Tutong baru-baru ini. Acara diadakan selama 2 hari di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Forum bertajuk Mensyukuri Nikmat Usia yang menjurus ke arah kesedaran orang ramai kepentingan penjagaan kesihatan dari aspek kesihatan dan perspektif Islam terutama di kalangan warga emas yang disampaikan oleh 3 orang ahli panel iaitu Ustaz Haji Samali bin Haji Adam, Pengarah Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Dr. Muhammad Nur Hasanuddin Abdullah bin Abdullah Kelali, Konsultan Geriatrik Kementerian Kesihatan, dan Nurul Bazilah binti Haji Ali, Jurupulih Cara Kerja Kementerian Kesihatan, bersama moderator Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turat, College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Selain forum, pameran berkaitan dengan kesihatan juga diadakan di samping beberapa aktiviti seperti pemeriksaan kesihatan dan kuiz kesihatan. Banyak maklumat yang diperolehi melalui pameran-pameran yang disediakan dan penerangan dari pegawai dan kaki tangan yang bertugas, seperti cara penjagaan dan permasalahan obesiti, pemilihan makanan, penjagaan gigi, perkhidmatan wudu ketika sakit dan lain-lain lagi. Jadinya obesiti ialah keadaan perubatan di mana tubuh tani mempunyai lemak yang berlebihan dan ia mempunyai tubuh tani mempunyai jisim badan yang melebihi 30 BMI 30.
Jadi obesiti ini bukan sahaja yang memberikan impak negatif kepada badan kita ni, namun ia akan mengundang risiko beberapa risiko kesihatan dan menjejaskan kesihatan tadi. Di antara risiko kesihatan ialah penyakit kencing manis atau diabetes, kerosakan pembuluh darah, masalah sendi, kanser, serangan jantung serta stroke. Jadi kalau sekiranya tadi Indah menjaga kurang melakukan kegiatan fizikal dan Indah menjaga pemakanan kita ni, ia akan mengundang kepada kenaikan lemak berat badan. Obesiti kerap terjadi kalau sekiranya tadi mengambil makanan yang berlebihan dan kurang melakukan kegiatan fizikal. Jadinya saya menyarankan agar habis kita melakukan sekurang-kurangnya 30 minit sehari setiap hari ataupun 5 kali sehari. Masa ni banyak orang Brunei lebih aktif lah dengan berjogging itu yang bagus lah. Tapi jangan lupa untuk memastikan pengambilan air yang cukup untuk badan kita ni. Alhamdulillah lah masa ni Rakan Bantu Solat Pesakit ada membuat aplikasi iBantu Solat yang mana dalamnya mengandungi cara udu pesakit yang berbalut dan cara-cara sembahyang sebagaimana mengikut hadis Nabi SAW. Berdasarkan hadis baginda lah macam mana caranya, iaitu kalau barang siapa yang Indah mampu sembahyang berdiri, mereka boleh sembahyang duduk. Kalau Indah mampu duduk, durang baring. Kalau Indah baring, durang isyarat sajalah. Alhamdulillah, orang awam memberikan feedback yang baik, yang mana salah satunya yang durang suka adalah video cara sembahyang. Macam mana sembahyang baringlah selalunya. Sebenarnya kita disunatkanlah untuk memboros gigi ini mendapat pahala lah. Sebab dalam hadis pun ada menyatakan bersiwak itu dapat pahala sunat. Okay? Jadi sebenarnya teknik itu yang penting bersih lah. Sekurang-kurangnya kita ni baru 2 kali sehari dah, pagi dan sebelum tidur. Itu yang penting dan mesti juga menggunakan ubat gigi yang mengandungi fluoride. Kandungan fluoride itu yang mencukupi 1450 part per million fluoride. Itu yang menguatkan gigi itu. Dinasihatkan kepada orang ramai. Masa ini kami sudah boleh menerima orang yang akan becek gigi. Anda semestinya ya sakit gigi, anda sakit pun dialu-alukan. Kita ni berjumpa dengan doktor gigi sekurang-kurangnya 6 bulan sekali dah, 2 kali dalam setahun. Datanglah becek gigi mengikut di mana habis kita tinggal, yang di klinik berhampiran lah tu. Pagi-pagilah kita melapor sakit. Selain itu, tentang makanan-makanan pilihan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga turut mengisikan ruang dalam pameran Majlis Ilmu ini. Untuk Majlis Ilmu di daerah Tutongan ini, kami berkolaborasi, UNISA berkolaborasi sama dengan Kementerian Kesihatan dan juga Kuku SB, dan apa yang kami bawakan untuk dalam Majlis Ilmu ini pameran permakanan sunnah. Bila cakap permakanan sunnah, pasti semua bis kita tahu yang Rasulullah suka makan madu, baginda suka makan sikoi, anggur, kurma. Tetapi apa yang cuma kami bawakan dengan tema Majlis Ilmu kali ini mensyukuri nikmat kesihatan, macam mana sebenarnya Rasulullah makan. Paling simple, kalau contohnya madu. Madu ini orang tahu adalah sunnah, tetapi kadang-kadang yang sunnah ini boleh menjadi mudarat. Sebabnya contohnya kalau Rasulullah makan mengikut Syama'il Muhammadiyah, hanya sedikit saja daripada madu ini kerana ia mengandungi kalori yang tinggi, sugarnya tu tinggi. Tapi oleh kerana masa ini kita ni mengatakan yang makanan sunnah, banyak yang makan siang, pagi, petang dan malam. Jadi yang akan dibukakan minda dan juga menegur kesilapan kita ni adalah macam mana sebenarnya adab makan Rasulullah SAW itu dari segi makanan yang kegemaran dan kesukaannya. Semoga majlis forum dan pameran bersempena dengan majlis ilmu ini dapat memberi kesedaran kepada seluruh lapisan rakyat di negara ini khususnya betapa pentingnya mempunyai ilmu penjagaan kesihatan diri seperti mengkonsumsi makanan yang berkhasiat,
tepat waktu membuat pemeriksaan kesihatan, memanfaatkan kemudahan yang telah disediakan dan konsisten membuat aktiviti yang sihat untuk rohani dan jasmani. Itulah Auda antara pengisian dalam forum dan pameran acara sampingan Majlis Ilmu 2020 yang telah diadakan di daerah Tutong di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Jadi semoga bermanfaat dan kita ni ambil apapun nasihat yang telah pun diberikan dalam penjagaan kesihatan kita ni, dan juga kita ni juga berpeluang untuk mendengarkan tadi antara pilihan makanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk penjagaan kesihatan. Jadi Auda, itulah antara kegiatan yang telah pun diadakan di daerah Tutong, dan seterusnya kita akan kongsikan lagi beberapa lagi acara yang akan berlangsung. Antaranya ialah majlis yang akan diadakan iaitu program ceramah bendera dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempena menyambut Hari Kebangsaan kali ke-37 bagi masjid-masjid di seluruh negara Jadi bagi daerah Tutong, ianya akan diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Tutong selepas menunaikan solat fardu maghrib pada 19 Februari 2021. Dan kita akan kongsikan lagi satu lagi acara pameran dan jualan produk kampung Lamunin dan persekitaran. Ianya akan diadakan pada 12, 13 dan 14 Februari 2021 bertempat di salah sebuah bangunan di lot 1733 kilometer 1 Jalan Lamunin Tutong, dan pada 12 Februari ianya akan bermula pada jam 3 petang hingga jam 9 malam, manakala pada 13 dan 14 Februari ianya akan bermula pada jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Jadi jika ada kesempatan, Auda dialulukan untuk sama-sama menyaksikan pameran dan jualan produk kampung Lamunin dan persekitaran. Baik, itulah sahaja yang dapat kita muatkan pagi ini Auda. Kita akan bersama lagi esok pagi dengan pengisian yang lain. Kembali semula bersama Fitzah dan Muammar. Itu dia. Terima kasih Ernie Sofinah atas pengongsiannya untuk pagi ini Mudah-mudahan kita ni ataupun penonton semua mendapat manfaat darinya. Baiklah Ernie, nampaknya sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.